saya buka. Okey, okey. So ni lah apa nama ni manual yang saya dah update sikit dia punya instruction dia. So sekarang ni kita baru buat lagi modul 1 up to level up to lab 6 lab 7. Cuma kalau saya dah check itu, saya pun dah cuba. Mungkin kalau mana yang baru dapat alat, mungkin kalau katakan macam lab 1 ni ada beberapa orang tanya saya dia dah buat follow sebiji tak nyala juga lampu. Saya pun tak tahu macam mana nak test. Cuma kalau yang melibatkan LED macam ni, kalau katakan memang betul kamu dah, contoh dia ni kalau katakan kamu dah, siapa itu Afiq ke apa tanya saya. Okay, kalau katakan kamu dah follow exactly, tapi itulah untuk peringkat permulaan kamu mungkin macam copy paste je lah dia punya prosedur, follow aja apa gambar ni and then type balik dia punya apa nama tu, type balik dia punya instruction coding ni lah untuk peringkat awal lab 1 ni. Tapi slowly saya nak kamu faham dia punya bagaimana fungsi setiap lab dia punya skit and bagaimana dia punya instruction ni, apa relation dia antara instruction ni dengan kamu punya skit tu yang saya minta kamu identify mana yang mana tu kan. Macam ni kan saya minta kamu tukar dia punya coding ni apa jadi ya. Cuma kalau ada case kalau kata yang paling mudah ni kamu buat tak nyala juga, biasanya apa yang kamu make sure kamu betul-betul check lah. Kalau contoh dia kat sini ini ground, pergi ke pin yang berapa ni untuk kamu punya LED, and then LED satu lagi akan pergi kepada pin yang sini, pergi kepada apa nama ni resistor and back to dia punya pin nombor 2. Okay, so that means sini ground, sini nombor 2. Nombor 2 ni soalannya kalau kamu belajar back to basic punya konsep skip, ini adalah sebenarnya positif, ini adalah groundnya adalah negatif. Tapi sebab dia go through Arduino ni, pin nombor 2 ni akan jadi positif and by the same time dia yang akan control. That's why kat sini dalam coding ni output ni LED built-in ni, output ni kamu kena tukar kepada pin nombor berapa. Kalau kat sini arahan ni kata pin nombor 2 sebab kamu guna 2. Kalau kamu katakan guna nombor 10, pin nombor 10, ubah je sini jadi pin nombor 10 lah. Okey, jadikan dia 10 contoh dia begitu. Tak nampak. Pin nombor 10. Hilang. Ini dia pergi. Tak apalah. Patutnya ada kat situ. Kenapa dia hilang? Okey. Nombor 2. Katakan buat nombor 5. So, kalau katakan kamu nak pakai nombor 5 kat sini, so tukarlah nombor 5 dan seterusnya. That's why whatever nombor pin yang kat sini akan reflect by satu apa yang kamu buat dalam skit and satu lagi apa yang kamu nak coding kat sini. So, kat sini dia kata arahan dia LED built-in kamu tukar kepada pin number. So dalam contoh ni dia gunakan pin number 2. So that's why kat sini kena tukar nombor 2. And yang sini built-in ni semua yang ada built-in, ni ada built-in, ni ada built-in, ada built-in ni semua tukar daripada nombor 2. Ini nombor pin mana yang kamu nak gunakan untuk kontrol LED. Tapi kalau katakan kamu dah buat sebiji macam ni, pin dah betul, ground, pin number betul, semua tu follow exactly macam ni pun tak menyala. Secondary is kamu boleh buat ialah cuba check kamu punya LED. Okay, kalau betul tak sebab macam siapa itu saya beritahu dia, cuba tengok sebab dalam case ni LED ni dia adalah ada polarity, dia ada positif ada negatif, cathode anode. Jadi kalau contoh dia kat sini, yang ground ni akan pergi kepada yang cathode ni, ataupun yang kalau tengok gambar ni adalah pada dia punya ni, dia punya pin yang
flag dia besar, tapi yang nombor 2 ni akan pergi flag kecil, ataupun melalui flag kecil ni akan melalui resistor bawah ni. So that mean kamu kalau katakan betul dia punya ni, sepatutnya dia menyala lah. As long as coding ni betul, kamu dah compile, pin number betul, kamu compile, tak ada error keluar anything yang ni, sepatutnya dia nyala. Tapi kalau tak nyala, possible mungkin kamu terbalik kat sini. Tapi kalau memang betul kamu dah sambung pun tak menyala, cuba pakai pin yang lain. Okey? Pin lain pula, apa nama ni? LED lain. Kamu ada banyak kan dalam set tu, ada 3-4, cuba je yang merah, kuning, hijau, apa benda yang ada, cuba. Tapi kalau kamu cuba juga tak boleh, saya pun tak tahu macam mana, tapi apa kamu boleh buat, kamu cuba tukar kedudukan pada breadboard. Katakan tadi kamu buat kat sini tak jadi, cuba ubah tempat sini ke tempat sini. Okey, itu option yang lain lah. Dan kalau tu pun tak boleh juga, cuba tukar wire ni, pakai kabel yang lain, wire yang lain. Mungkin juga kabel putus pun boleh juga. So kalau tu juga tak boleh, saya pun tak tahulah. Sebab biasanya tu je, sama ada kabel tak terputus ataupun kamu salah je dia punya ni. Kalau kamu dah betul dia punya LED dia betul, sambungan betul, tak menyala juga, tak tahulah. Itu dah sepatutnya tak ada masalah lah. Saya pun dah test tu straightforward je. Okay. So yang nombor 2 pun sama, lab 2. Kalau tak apalah saya sambil cakap, kamu sambil dengar, kami sambil buat kamu apa, eksperimen apa. Saya go through balik lah setiap satu ni. Nombor 2 sama juga. Ini nombor 1 tadi. Nombor 2 sama juga, kamu just istilah tadi mulanya guna 1 je. Kalau katakan tadi yang ni dia ambil pin nombor 2, ambil 1 LED. Sekarang ni kalau kamu tengok pin nombor 2 ni pin nombor 2, LED warna merah, M2 ni back to sorry. Masuk angin dah. Okey, 2 ni patah balik kepada ground. So ground ni sepanjang yang bawah ni semua akan jadi ground. V-in, terbalik dia terbalik. Ni jadi V-in. Ni V-in. Ni V-in. Ada masuk lagi. Okey. Yang ni common kan ni samalah. Yang ni kabel hitam ni akan pergi ke sini, yang sini akan pergi ke V-in. Yang kabel untuk LED hijau pun akan turun ke sini, warna hitam akan masuk ke sini. Ini common semua, dia akan masuk balik ke V-in. Yang biru ni pun akan masuk balik ke sini, akan pergi ke V-in. Cuma yang ni individually akan pergi kepada pin yang berbeza. Yang ni satu pin yang common, yang pada V-in. Pada yang dia punya cathode sebelah kiri ni, yang ni cathode yang nampak, sorry ini terbalik ini dia anode pula. Jadi dia kat sini cathode. Ni kalau kamu tengok, ni anode cathode. Ini yang besar ni cathode, yang kecil itu anode. So yang ni dia buat sambungan terbalik make sure kamu betul. So yang besar ni ke kiri, yang kecil ke kanan, ataupun yang bengkok tu ke sebelah kanan, yang tegak tu sebelah kiri. So terbalik. So yang ni akan jadi pergi ke pin nombor 2. Ni daripada 2 pergi ke resistor pertama dulu, and then pergi ke LED merah, keluar balik, masuk ke common ni V-in. Pin nombor 3 akan pergi kepada resistor, pergi kepada LED hijau dan balik kepada V-in dan seterusnya lah biru. Kalau katakan kamu punya set tak ada tapi boleh lah. Tak mesti color ikut color ni lah. Yang penting ada 2-3 color yang, kalau ikut yang ni 3 color berbeza lah. Okay, bila 3 color berbeza, and then dia punya sama juga macam tadi, make sure kamu punya pin tu pin yang betul, ikut mana yang kamu gunakan. Kalau katakan kat sini, okay, kat sini dia gunakan 4, 5, 2, 3, 4 So 2, 3, 4 dia tentu dalam coding. So dia letak sini pin nombor 2, pin nombor 3, pin nombor 4. Ni output kamu, pin output. So dia punya looping yang kita nak dia berkelip tu ialah pin nombor 2 akan digital write ni, maksud dia akan kita bagikan dia punya output dia, apa dia punya voltage tu, high. Kalau kamu belajar elektronik tu kita ada high low kan. High low ni adalah on
off lah. High tu on ataupun menyala, low tu off. So that mean dia, kamu boleh ubah setting dia. 2 high untuk 1000 second and then 1000 microsecond and 2 low 1000 microsecond. Untuk pin 3 sama juga, high low 1000. Untuk pin 4 pun high low 1000. Okay, so that means sekarang bila kamu run ni, loop ni maksud ini yang akan berkelip ikut timer ni 1000 milisecond. So mula-mula patutnya dia akan akan alternate punya klip lah. Kalau kita kata pin nombor 2 ni merah, lepas tu hijau, lepas tu biru. Itu merah, hijau, biru dan seterusnya lah. Tapi benda tu akan continuous. Okay, so ini yang asal ya. Tapi yang saya minta kamu tambah kat sini ialah, instead kamu gunakan 1000, cuba pakai 100. Ini tadi. Kamu cuba ubah jadi 100, 10,000 ke whatever lah. Beberapa series dan tengok dia punya delay timer. And then kamu rekodkan ke dia punya, kalau kamu ada handphone, record je. Kalau tak ada, tak boleh capture video, ambil gambar je lah. Cuma susah sikit lah kalau ambil gambar, kamu nak tunjukkan yang ni berkelip lagi laju ke, lagi bertahan ke, tak nampak lah. Tapi kalau kamu ambil video, tak perlu lama, 5-10 second je satu ni, and then dah stop. Okay. And then satu lagi saya minta try pin combination yang lain, delay time yang lama. That means instead of tadi ini pakai 2, 3, 4, kamu boleh cuba 5, 6, 7 ke 8, 9, 10, ubah timer dan sama juga repeat benda tu juga. Okay, tu yang kedua. Yang ketiga ni saya tak pasti, ada setengah mungkin kalau beli yang by package dia tak ada RGB. So kalau kamu tak ada RGB, kamu tukar aje ni, gunakan LED 3 color ni. This RGB ni sebenarnya adalah soalannya LED yang 3 color berbeza tapi dikombinkan dalam satu LED yang sama. So kalau kamu perhatikan dia punya kedudukan, inilah katakan ni warna merah, ni pin yang pertama untuk warna merah, pin kedua mungkin untuk warna hijau, pin ketiga untuk warna biru. Pin yang panjang ni adalah untuk common dia, terpulang lah. Dia nak jadi macam mana. Nah, kalau kat sini yang common dia ni, yang panjang ni negatif, yang 1, 2, 3 pendek ni adalah untuk red, grey and blue. Green and blue, sorry. Okay. Dan pastikan setiap satu dia mesti ada resistor 220 untuk kontrol current ni. Kalau kamu tak pakai ni takut terbakar kamu punya ni lah. Tak boleh nak guna lah pula. Okay. So seperti mana ni lah. So that means satu skit ni, satu ini yang mana wire kaki yang pendek ni akan sambung kepada resistor tadilah 220 ni pin yang pertama, pin yang kedua, sebab dia panjang tadi tak sambung ke mana-mana, dia akan tak sambung kepada resistor, dia terus sambung kepada yang common ni, iaitu pada ground. Yang ni adalah ketiga akan pergi kepada 220, yang keempat pun akan pergi 220 dan setiap satu ni akan pergi pada pin yang berlainan lah. Kalau ikut instruction ni dia akan gunakan 9, 10, 11. Kamu boleh pilih yang lain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni kamu boleh pakai juga, tak semestinya 9, 10, 11. Okay. So, tapi kalau ikut sini dia akan kata kamu set dia punya, sebab dia pakai 9, 10, 11, sini 9, 10, 11, dia punya 9, 10, 11 lah, 9, 10, 11 lah dia punya pin output. Dia punya looping yang kamu nak buat, okay, looping yang pertama adalah untuk 9, 10, 11, high pada pin 9, low pada pin 10, 11. That means satu menyala, dua akan off. That means sekarang ni ada 3 pin ni, 3 mentol ni. Satu ni akan menyala, 2 mentol, 8, 9 ni akan off. Yang masuk daripada, dia start mana tadi, output dia. High dia 9, that means 9 yang merujuk pada pin 9 ni, iaitu yang ni, yang pertama ni akan menyala, 10, 11 yang ni dengan yang ni akan off. That means satu menyala, that means satu color. Lepas tu yang keduanya, akan yang kedua pula menyala, yang ke-10. 9, 11 off. Yang ketiganya 9, 10 menyala, 11 akan high. Okay. Ini benda tu aku akan gunakan delay 1000 milisecond
Okay, so kalau katakan kamu tak ada RGB, so setiap pin ni kamu just sambung gunakan seperti mana LED yang asal tadi. Okay, gunakan yang ni. Cuma be careful dengan polarity lah. Okay, mungkin kamu boleh gunakan resist ataupun kamu boleh gunakan circuit yang ni. Kalau kamu tak ada RGB tu, follow circuit yang ni. Cuma be careful kamu gunakan pin mana. Cuma instead of tadi, kalau eksperimen yang kedua ni kamu gunakan coding yang ni. Okay, 2, 3, 4, so sekarang kamu guna coding yang ni. Depend lah, kalau kamu nak guna 2, 3, 4, guna 2, 3, 4, tapi dia punya kamu tambah loopingnya panjang sikit. Tadi looping tak ada looping, cuma satu delay je. Yang ni delay 2 sama je. 2, 3, 4. Tapi yang ni kamu boleh gunakan 3, dia punya ubah sikit dia punya coding ni, digital write ni kamu cuma guna 2, 2, 3, 3, 4, 4. So yang ni kamu gunakan yang gunakan circuit yang ni, tapi kamu boleh ubah supaya gunakan coding yang untuk RGB yang ni. Okay, so 9, 10, 11. So 9, 10, 11 delay, 9, 10, 11 delay, 9, 10, 11 delay. Okay, so dia different sikit dia punya kaedah dia punya looping. Yang ni dia akan menyala dulu, kedua yang lain off, lepas tu delay berapa second, and then nyala lagi untuk second punya ni, yang lain off, delay, and yang last sekali sambung juga, yang ni high, yang kedua off, and then dia akan repeat benda tu. Okay, so cuba yang, kalau itu option lah, maksudnya kalau kamu tak ada RGB, kamu boleh gunakan ni, apa nama ni tadi, gunakan follow yang ni, instruction, dia punya circuit boleh guna circuit yang ni. Cuma be careful dia punya pin number, tukar coding kepada coding yang baru lah. Follow coding ini, ikut mana pin kamu guna. Okay, so ubah timer yang lain, kamu ubah pula, cuba pin-pin yang lain, rekodkan dan reportkan. Okay, and next yang keempat ni, ada sikit masalah, saya tak tahu kamu dah cuba ke tak. Kalau kamu punya pin yang besar tu yang dia ada masalah sikit kadang-kadang nak cucuk tu kalau sepatutnya pin ni kecil je, tapi biasa kalau kamu beli yang besar tu, tactile yang besar tu, kadang-kadang susah sikit nak ni. Kadang saya cuba pun 3-4 kali baru boleh dapat, sebab dia punya pin yang ni dia kecil, kepala dia kecil. Saya tak tahu kamu cuba ke tak. So pinnya besar sikit, so kadang kalau kamu kadang nampak macam, kalau nampak soalannya macam kamu dah masukkan dalam breadboard tu, tapi kadang-kadang kamu kena tekan sikit dia punya ni kalau kamu buat lah. Tapi kalau katakan kamu cuba 3-4 kali, gunakan yang kamu punya, kalau pin tu just nice masuk dalam dalam breadboard punya lubang tu tak ada masalah. Ni yang kalau ada pin yang besar sikit pin pula, switch kamu besar sikit tu, biasanya yang kamu beli yang ni dia punya pin yang ada kepala warna hijau kuning tu, dia besar sikit dia punya pin itu, kerana susah nak masuk. So kamu cubalah. Tapi dia punya apa yang sepatutnya kamu boleh dapat bila kamu buat gunakan eksperimen ni. So seolah dia just complement yang ni je tadi. Yang ni kamu cuba dapat satu looping. Bila kamu run, looping tu akan continuous lah. Yang nyala, looping, yang nyala, looping. Tapi yang ni beza dia is sama macam tadi lebih kurang, cuma beza dia kamu kontrol dekat switch. Jadi kalau kamu tekan, dia akan jadi on, nyala, lepas tu kamu lepas, dia akan off. Tekan, akan nyala, menyala dia tu akan follow yang ni tadi lah, lebih kurang. Dan seterusnya, itu je beza dia. Kalau katakan kamu tak ada switch, ataupun switch yang ada pada kamu tu macam tak nampak, tak ada efek dari segi dia punya kesan pada skit ni, kamu just buang je. Cadangan saya, kamu boleh buang terus dia punya ni switch ni, kamu
jadikan wire merah ni sebagai dia punya switch. Jadi kalau kamu nak on, kamu tap je dekat somewhere dekat yang sebaris dengan ni, ambil pin kat sini, sebaris kat sini, on. Kamu tap kat sini, jadi on. Kalau kamu off, kamu cabut je. Itu je kamu boleh, satu option yang kamu boleh buat lah kalau kamu katakan gunakan pin switch yang kamu ada tu macam masalah sikit. Dia just nak tunjukkan bahawa kita boleh control dia punya apa nama ni, seluruhan ni gunakan switch. Tapi kalau switch yang kamu ada tak ada, ataupun function dia tak berapa bagus, macam klik-klik tak berapa cantik, ataupun macam tak ada efek, keluarkan pin ni. So jadikan wire merah ni, instead of dia terus pergi kat sini, kamu boleh pergi dekat somewhere dekat ni, antara wire hijau dengan resistor ni, ataupun sepanjang ni lah, antara 1, 2, 3, 4, 5 pin ni. Kamu boleh tap kat sini sebagai, bila kamu masuk ke dalam lubang ni, dia akan jadi on. Kamu cabut daripada sini, akan jadi off. Itu option yang saya rasa kamu boleh buat lah. Tapi kalau pin tu memang dah okey, okey lah, tak ada masalah. Ini kalau option tak okey, sebab saya cuba saya punya apa nama ni, saya punya set saya beli, sebab dia punya switch tu besar, so in the end tak jadi dia punya sikit tu macam tak apa pin ni macam tak ada efek kepada ni. So once saya cabut tu baru okey. Tapi terpulang pada kamu lah. Functionnya just kita nak on off je switch ni. Jadi kalau boleh guna, kalau tak ada just gunakan wire merah ni sebagai pin kamu. Cabut, tutup, cabut, tutup, tu je. Okey, coding sama macam tadi juga, lebih kurang. High-low, cuma efek dia is kita ada ni kita control switch dia. Ini kalau high ni maksudnya button kita on, so apa jadi? Dia akan jadi high, low. Kamu nak cuba yang lain pun boleh, low, high ke whatsoever. Ini terpulang pada kamu punya. Tapi kamu sebagai report yang pertama, kamu boleh follow exactly yang ni. Tapi sebagai alternatif dia, mungkin tambah sikit. Oh, tak ada kat sini Kamu boleh reportkan different lain, different combination. So if button high mungkin kamu boleh buat low high ke, low high low ke. Dan kalau bukan high, kamu pakailah low macam ni dan sebagainya. Kamu boleh cubalah. Jadi kamu cuba dari segi pin number, yang kamu boleh cuba dia punya combination high low dekat output ni untuk eksperimen nombor apa ni tadi? Nombor 4 RGB. Okey, yang kelima ini apa nama ni, buzzer pun dia sama je sebenarnya. Kalau kamu tengok buzzer ni dengan LED punya skit hampir sama. Mana tadi LED yang mula-mula sekali ni. Beza dia kamu ganti je. Yang pertama tu kamu gunakan LED, sekarang ni kamu gunakan buzzer. Itu je beza dia. Cuma kamu check balik dia punya polarity lah, dia punya positif negatif tu kat mana. Tapi kalau buzzer ni, tadi ni dua pin ni kita gantikan dengan LED. Sekarang ni LED tak ada, kita ganti dengan buzzer. Bunyi buzzer ni LED, dia punya ni masih gunakan lagi 220 rasanya ni, dia punya resistor. So sini pergi ke pin nombor 2, sini pergi ke pin ground. Okay, so that means kamu boleh control dia punya. Cuma kat sini kita nak dia punya coding ni lebih macam mana kamu nak control dari segi toning tu kan. Kalau tadi kita tengok dari segi, kalau gunakan LED kita tengok dia punya on off saja. So sini kita tak ada on off, kamu ada tone dengan no tone. So tone that mean kalau ada tone dia ada 250, dan kalau no tone 2 je. Delay antara tone dengan no tone ni, antara bunyi dengan tak bunyi lebih kurang 100 milisecond. Okay, so kamu tengok jadi tak jadi. Sepatutnya kamu dengar lah bunyi beep, something macam tu kan, buzz something lah. So pin kamu ubah sendiri, nak follow exactly 2 pun boleh, nak pakai pin nombor, ikut nombor kamu suka lah. Kalau saya suka pakai nombor 5, favorite number saya. So whatever pun saya pakai nombor 5. Kamu boleh lah pakai pin nombor lain, tapi make sure apa yang kamu ubah dekat sini, pin number ni sama dengan apa yang kamu ubah dalam coding. Kamu compile, tak ada error, sepatutnya okey lah. So saya minta kamu tambah sikit, try another combination of loop function. Example,
try to change the tone value, delay and tone. Delay and no tone. Okay. So, kamu boleh play around dengan nombor-nombor ni dan kamu tengok efek dia. And then reportkan. Record and observe. Okay, record and observe. Maksudnya kamu boleh record in term of video dia. Observe apa yang kamu nampak. Apa bila kamu bahawakan. Okay, tujuan dia saya sama macam yang tadi. Tujuan dia saya nak kamu faham. Bukan just copy paste the coding. Sebab coding ni senang je. Sebenarnya kalau kamu nak buat apa, kamu search je kat Google beribu coding boleh ada. Nak buat apa. Tapi kamu kena faham lah setiap satu arahan tu, dia punya code apa function dia. That's why saya minta kamu cuba dan kamu ubah-ubahkan variable ni. So, that means kamu tahu, oh ni tone 2 ni apa dia, 2 ni apa dia, 250 ni apa dia, delay ni apa dia, no tone ni apa dia. So, that means kamu tahu. So, setiap yang kamu cuba kamu ubah ni, tengok record dia, apa tengok output dia, result dia, and then kamu reportkan. Okay. And then saya go through je lah tak payah ni sangat saya rasa sebab ni sangat pun bulan puasa saya kena cakap. Okay. Yang nombor 6 ni, okay, servo. And then kita ada ni apa ni, potential meter apa ni, macam rheostat ni. Okay. So nampak dah pelang kabut sikit tapi be careful lah, tengok mana yang mana. So kamu ada kalau yang sebelah kiri ni dia salah satu dia sambung kepada 5 volt, satu lagi kepada A0 tak silap saya ni. So yang 5 volt ni akan supply kepada ni pin yang hujung sekali untuk potential meter. And then pin yang kedua tengah-tengah ni dia akan pergi kepada AO. Pin yang pertama akan pergi kepada ground balik. Okay, ni kalau kamu tengok yang tepi sekali ni sebelah kiri hitam pergi kepada bawah ni akan balik kepada ground. Ni kamu boleh guna ground sini pun boleh juga, mana sampailah wire kamu panjang mana. Kalau boleh sampai ke sini pun boleh guna sini, kalau tak ada pakai yang sini lah. Okay, ground. And then ground ni akan sambung satu lagi kepada salah satu servo punya wire ni. Kalau betul sepatutnya dia ada 3 color, merah, kuning, hitam. So that means yang hitam ni akan pergi ke ground ni. Yang merah akan follow yang merah yang pada yang ni, akan pergi kepada merah ni, dia akan balik kepada 5 volt. Tapi kamu just sambung ke sini je lah, automatically dia pergi kepada 5 volt. Dan yang kuning ni akan kepada pin nombor 8. Ini yang kamu akan kontrol. Yang ni dua merah ni, merah yang untuk servo punya kabel dan merah untuk potential meter. Sebenarnya kita nak power up ataupun kita nak bagikan dia positif negatif. Kita bagi dia voltage, I mean dia adalah dia punya nilai voltage barulah boleh functioning. Tapi untuk kita kontrol dari segi nak bergerak ke mana dan sebagainya, ada dua. Satu, kamu boleh ubah dari segi rotation of potential meter, dan satu lagi efek dia adalah kat sini. Sebenarnya kat sini kamu dah sepatutnya kamu dah boleh kena faham sikit lah apa dia input, apa dia output. Kalau yang tadi itu sebenarnya ada input output juga. Ini input kamu tak ada, kamu just bagi output aja. Output dia ialah kita punya buzzer. Sama juga yang eksperimen sebelum ni, kamu input ada sikit input lah dekat ni dekat switch ni. Kamu input switch ni, dia akan menyala sampai kat sini. So menyala ni adalah output. Eksperimen sebelum tu kamu tak ada input sangat, kamu ada output je. Kamu sambungkan semua and then kamu run, kamu akan dapat output ni menyala sebagainya. Okey, yang pertama, kedua pun sama juga. Tak ada input sangat, kamu just run saja, kamu akan dapat output ni. Yang pertama pun sama, bagi output, tak ada input. Tapi bila sampai yang eksperimen ke-6 ni, dia dah ada konsep input output. 6 ke 7? 5 6. 6. Yang ke-6 tadi So ada input output. So input dia apa? Input dia potential meter, apa output dia kat servo ni. Kamu ubah potential meter ni pada certain kedudukan, apa efek dia pada servo. Okay. So untuk apa yang kamu ubah kat sini, akan arahan tu akan keluar daripada pin nombor 8. Positif, negatif ni sebenarnya cuma nak power up ya, yang merah dan kuning ni. Kamu tak boleh nak kontrol dah, ni fix. I mean kalau case ni, kita tetapkan daripada 5 volt. I mean kita supplykan satu, dia punya potential meter ni 5 volt, satu lagi kita supplykan dengan servo motor ni, atau servo kita ni 5 volt. I mean dia punya voltage setiap satu adalah 5 volt. Yang kita kawal ialah dia punya
potential meter, resistor ni kita kawal resistor ni. So efek dia ialah pada servo. So ini potential meter ni adalah dia punya input, servo ni adalah dia punya output. So kalau kamu dah sambung betul dia punya circuit ni seperti mana dalam kamu punya lab manual ni. Okey, so ini coding dia. Kalau kamu tengok dia ada apa hashtag ni hashtag include ni, maksud dia ialah dia ambil library apa dipanggil macam reserve library yang dah ada dalam Arduino. Kalau kamu tak ada include ni, kamu kena type servo punya coding lah, panjang saya punya coding ni, tapi kita tak payah risau sangat macam mana coding untuk run servo tu. That's why kita panggil dia arahan tu sebagai include servo.h ni. I mean kita include library. Nanti kalau kamu peringkat dah tinggi nanti, katakan kamu nak include ada parameter ataupun arahan-arahan yang standard, ini kaedah dia. Katakan kamu nak arah macam contoh dia nak pusingkan motor ke apa sebagainya, ada yang standard lah. Yang ini kita belajar, yang ini yang apa yang paling simple lah, macam ni kita gunakan library standard iaitu servo.h ni untuk kita run dia punya servo tu. Okey. Ini macam driver dia lah, kalau kamu yang suka software tu macam driver. Okey, ini dia punya setting dia. Servo is my servo ni, parameter kamu. Initial pin number kamu gunakan 0. And then value tu tak ada apa, kena initial aja. And then setup kamu serial begin, servo attach. Okey, serial begin ni maksud dia kamu nak set dia punya speed communication antara servo dengan kamu punya macam kita punya Arduino ni biasanya dia speed ni pada pin 8 ni. Okey, so berapa speed dia nak communicate? So biasa kita guna 9600. Okey, ni serial port lah. Kalau PC tu kita ada serial port. Tapi dalam ni kita ada serial port juga, so kita gunakan 9600. So, kamu boleh cuba pin yang lain, number yang lain, tapi biasanya kita ini yang very simple lah, ada yang lagi atas lagi bawah, kamu boleh cek dalam internet Google apa serial port speed yang kamu boleh gunakan. Kenapa gunakan 9600? Kamu boleh gunakan apa dia ni binary punya ni 2 kuasa n 2 kuasa berapa kuasa 2 kuasa n berapa nilai yang sama dengan 900. Itu dia punya nilai 9600 lah. So kamu boleh kasih kuasa 2 sekali lagi, kamu akan dapat 128 apa ni 18 berapa saya tak ingat. Okey, kamu boleh cubalah, tapi gunakan yang ni dulu. That mean ini speed kamu nak communicate antara breadboard dengan apa nama, bukan breadboard, iyalah ini ni breadboard ni, bukan breadboard lah, apa nama ni, servo ni kepada kamu punya Arduino melalui pin nombor 8. So that mean kamu punya pin servo tu kamu communicate gunakan pin 8. Ini looping yang aku nak buat. Okey, pop pin start 0, val apa benda ni semua dia punya parameter 0, 10, 23, 01, 80, serial port, print, and then serial print number, write servo, and then delay berapa second. So follow exactly yang ni, sepatutnya kamu akan dapat dia punya, kalau betul kamu punya sambungan ke atas dan kamu compilekan benda ni betul run, so kamu akan dapat pergerakan pada servo ni bunyi trend something macam tu, dia akan bergerak sekali. Okey, and then apa kamu boleh buat, kamu cuba ubah dia punya pin apa nama ni potential meter ni, dial ni macam apa tombol ni, ubahkan. So apa efek dia? Sepatutnya kamu ubah yang sini pun akan turut bergerak kiri, kalau ke kanan, ke kiri lah, depend kamu tengok. Okey, cuma sekarang ni kita tak tahu mana yang mana. Cuma kalau kamu perhatikan kat sini, okey, saya minta kamu buat ialah kamu enablekan serial monitor pada kamu punya ni kamu punya Arduino ni. Mana serial monitor? Kalau kamu ada dua benda yang kamu boleh run dekat Arduino punya tu, serial monitor, lepas tu kamu lagi boleh buat serial plotter. Serial monitor ni biasanya just nak capture dia punya apa value yang Arduino ataupun yang keluar daripada Arduino kepada motor tu. Kalau dalam kes ni servo lah,
apa value dia, and then apa nilai apa nilai-nilai itulah. Tapi untuk kemudahan okey ni ya. Kalau kamu gunakan kalau gunakan ni okey, kamu guna tools ni, kamu boleh ambil dekat serial monitor ataupun serial plotter. Serial monitor akan dia punya number-number yang dia akan capture. Kalau serial plotter dia akan terus plotkan graf. Kalau contoh dia sudut, kalau dalam kes ni berapa sudut dia yang kita ni lawan masa ke pasal kita ingat. Saya tak boleh nak tunjukkan sebab saya tak sambung kepada saya punya Arduino, tapi something macam itulah. Okay, so balik pada ni tadi. Okay, so kalau kamu ni, so untuk serial monitor ni kamu capture dia punya kalau kamu nak buat lebih lagi pun tak apa, tapi saya minta at least kamu cuba tengok apa dia punya minimum value, apa dia minimum maximum value. I mean kamu cuba potentiometer ni, kamu punya ni, yang ni, kamu punya apa nama ni, dial ni, kamu ubah-ubahkan berapa minimum, berapa maksimum. And then once kamu ada dah bergerak pada minimum maksimum, kamu perhatikan, record and observe the output of the servo arm and also the value. So kamu cuba tengok servo arm punya kedudukan, dia akan bergerak ketika minimum, kat mana dia bergerak, ketika maksimum berapa bergerak. Okay, and then by the same time record the reading from the serial monitor, berapa nilai dia. Maksud dia sekarang, satu kamu tengok dari segi pergerakan tu, cuba ambil gambar dia, rekodkan dia, track paling minimum dia bergerak dengan track paling maksimum, and then cuba sekali lagi minimum, apa dia punya servo tu akan bergerak pada yang minimum, and then kamu cuba tengok reading dia berapa. Okay, reading dalam tu dia akan kata berapa degree, sebab kat sini kamu kata berapa degree. Val ni adalah bacaan degree yang kamu dah set, apa yang kamu dah apa yang kita dah setkan pada potential meter tu. That mean kalau kamu gunakan kamu punya tu minimum tu berapa nilai dia. Sepatutnya kalau dalam kes ni, kalau kamu perhatikan 2 point ni, dia punya limit dia 0 hingga 180 limit dia, yang lain ni saya tak tahu apa dia. 0 ni untuk dia punya minimum, limit minimum, 180 ni untuk maksimum. Dia sepatutnya kalau kamu gerakkan potential meter ni pada minimum, depletion dia patutnya pada 0 darjah lah. Berpulang pada kedudukan mana kamu setkan dia, supaya kalau kamu set tak betul, kerana dia sengit sikit, so kamu boleh cabut balik kepala servo tu. So kamu setkan sini pada minimum, so sepatutnya dia akan bergerak pada satu kedudukan. So kamu letakkan dia punya apa nama tu, lengan servo tu letak pada kedudukan yang tertentu tak. Jadi kamu kata itu adalah pada 0 darjah. Dan kalau kamu pusing pada maksimum kat sini, sebab kita dah set limit dia 180, so sepatutnya dia akan pusing separuh lah. Kalau kamu katakan sini, dia akan pusing pada 180 darjah, separuh macam tu. Itu limit dia. Alright. So next kamu cuba pula pada potentiometer, sama juga kaedah dia, kamu cuba pada minimum, maksimum, tapi kamu run serial plotter, kamu tengok graf tu. Okay, cuba tengok perubahan dia. Just capture je graf punya output. Alright, and then kamu cuba pula dia punya ni, ni yang saya kata tadi, saya dah jawab dah. So 0 hingga 180 ada dalam punya limit. Sekarang ni saya minta kamu cuba value yang lain. Instead kamu 0 180, kamu cuba minimum set yang baru. Katakan kamu cuba instead sini, katakan kamu cuba 180 dengan maksimum katakan 360. Contoh dia. Sorry. 360. Boleh kan? Okey. Kamu ubah macam tu. Ini limit kamu yang kamu nak ubah lah. 0 ataupun kamu ubah yang lain, kamu tak nak juga ini, katalah tak 30, kamu tak maksimum 240 contoh dia. Boleh tak dia pergi macam tu? Cuba. And then kamu cuba ni, run, and then tengok dapat tak minimum maksimum. And then ni lah, compare and record. Recordkan dia punya tu value tu, so run yang ni balik, enablekan dia punya.
Alright, so panjang sikit lah kaedah ni, tapi saya nak tujuan dia supaya kamu faham apa nilai coding ataupun apa masuk coding yang kamu type itu, bukan just type saja, tapi kamu faham sebab apa nanti kamu ujung bila kamu buat mini project nanti saya nak kamu faham betul. Kamu boleh copy paste cari je projek dekat internet ke apa, tapi kalau kamu tak faham, saya tahulah nanti bila kamu present tu macam mana gaya. Saya mungkin tak boleh tanya kamu direct, tapi gaya kamu present nanti saya akan tahulah adakah kamu ni just copy paste ataupun kamu betul faham sikit-sikit ataupun kamu betul-betul faham apa yang kamu buat. Itu tujuan saya tambah sikit-sikit dia punya arah ni supaya kamu faham apa coding dan juga apa yang kamu buat. Alright, so itu eksperimen yang ke berapa tadi? Ke-6, dan yang terakhirnya eksperimen nombor 7 ni. Okey, nombor 7 mungkin masalah dia ada dua, ya, nampak. Satu is apa nama ni? Apa ni nama? Casing untuk bateri 9 volt dan juga bateri 9 volt tu sendiri. Mungkin kalau kamu beli yang dalam satu set, dalam satu komponen package, kadang-kadang dia akan bagi sekali bateri dengan dia punya apa nama ni, casing ni, dia punya housing ni, wire ni. Tapi kalau macam saya beli itu, saya beli package juga tapi saya tak ada bateri, saya cuma ada casing. Itu masalah pertama lah, so kena fikirkan. Kalau ada casing pun kadang-kadang casing ni kepala dia lain, dia dalam bentuk untuk power kepada yang ni. So kamu kena potong kepala dia tu supaya apa? Supaya wire tu boleh kamu gunakan untuk buat sambungan. Kalau yang asal, kalau saya boleh tunjukkan yang itu, yang asal yang saya punya macam, saya tak ada kat sini. Ni kepala dia macam jack kan, bulat. So tu tak boleh nak gunakan macam ni. So kamu kena potong kepala wire tu supaya jack tu tak guna sangat pun. Jack tu sebenarnya untuk kamu, sebenarnya housing yang dibagi tu dia untuk jack tu untuk powerkan kamu punya ni, apa nama ni, Arduino. Dia akan masuk kepada yang bahagian yang warna hitam ni, ada satu port hitam tu, yang tu guna dia. Tapi biasanya kalau kita dah boleh gunakan PC, sebenarnya tak payah guna power daripada bateri pun. So, kita dah gunakan USB tu sebagai power ataupun kita bagi supply kepada Arduino. So instead of kita gunakan casing tu untuk powerkan Arduino, kamu gunakan casing tu untuk sambungkan, contohnya dalam case ni lah, lab yang ke-7. Casing ni kamu modify supaya boleh gunakan bateri, and then kita boleh modifykan dia untuk control ataupun untuk kita communicate dengan apa nama ni, relay. Okay, so masalah dia ialah yang ni lah, casing dan juga bateri ni. So kalau kamu ada bateri, kamu boleh guna. Kalau kamu ada casing, tengok kalau casing tu memang yang saya cakap tadi, kamu kena potong ujung tu kepala port tu supaya kamu boleh gunakan kat sini. Tapi kalau memang dah terbuka, okey lah, kamu jawab boleh guna. Nombor 2-nya is apa nama tu, di relay tu, dia berbagai brand ataupun mungkin cara dia berbeza-beza. Kalau kamu beli daripada pembelian lain, kadang-kadang dia punya relay berbeza. Satu relay, kalau yang standard tu biasanya kamu akan ada 3 pin ke atas, ada, tapi pin ke atas ni bukan pin sangat, dia macam screw. I mean kamu tak boleh macam tu je, kamu nak gunakan dia, kamu kena unscrew yang atas ni and masukkan wire-wire yang berkenaan lah. Tapi pin yang bawah ni, kamu ada 3 pin, ini yang akan sambungkan kepada apa nama ni, kepada breadboard. Ini daripada breadboard akan sambung kepada inilah pin Arduino dan juga power ground dengan 5 volt Arduino ni. Okey, so sekarang kalau kamu tengok 5 volt dengan ground ni adalah untuk powerkan di relay ni, and then yang 8 pin nombor 8 ni untuk kontrol apa output yang kita nak. So kamu tengok balik dalam kamu punya relay tu, dia ada 3 pin, positif, negatif, dengan satu lagi saya tak ingat apa nombor. Kalau saya punya ni, saya pun tak nampak. Okay, kalau ikut saya punya, satu positif kat tengah, negatif, yang tengah ni positif, yang ujung ni negatif, yang sebelah kiri sekali ni dia tulis S.
Okey, S ni akan masuk kepada pin nombor 8. Kalau inilah. Tapi ada setengah tu saya beritahu kamu tak ada pin, dia cuma ada macam lubangnya. So kamu kena apa? Kamu kena hack sikit lah, bukan hack macam mana, kamu kena fikir macam mana kamu boleh sambungkan benda tu kepada breadboard ni. Mungkin kamu tak boleh, mungkin dia tak ada pin, dia cuma ada lubang aja. Kamu kena fikir macam mana kamu boleh communicate daripada lubang yang dibagi itu boleh sambung kepada breadboard. Okay. Tapi kalau dah ada macam dah ada pin, senang lah. Kalau tak ada, yang kena fikir sikit. Tapi yang sebelah atas ni dia tak ada ni, yang ada 3, kalau perhatikan ni ada 3 skru ni. Kamu kena buka sikit skru tu. So kabel-kabel atau wire-wire ni kamu kena sambungkan ikut yang berkenaan lah. So 2 kabel ni positif negatif ni, satu positif akan pergi kepada yang sebelah atas ni. Dia tak ada label sangat. Saya punya pun tak ada label. Tapi kena ingat lah yang sebelah atas ni is positif, yang sebelah kanan sekali lah. Okay, kalau tak silap, yang tengah ni akan pergi kepada motor, DC motor, and then yang hitam ni negatif akan pergi kepada yang motor satu lagi. So that means satu pergi kepada relay, satu lagi daripada bateri akan pergi kepada motor, dan satu lagi adalah antara motor dengan relay. So yang ketiga ni tak guna, tak digunakan lah, nanti akan guna kemudian mungkin, tapi setakat untuk buat eksperimen ni tak ada apa. Okay, so kalau kamu buat okey betul ikut dia punya ni, sepatutnya lah, saya tak pasti sebab kerana benda ni saya pun tak tahu apa yang kamu buat, macam mana, takutnya ada kerana ada yang longgar ke apa pun mungkin tak jalan. Tapi sepatutnya kalau okey kamu buat coding ni, so akan ada 2 keadaan lah, dia akan sentiasa on off. That mean high ni on, I mean ini arahan yang akan keluar daripada Arduino ni. Dia akan keluar daripada pin nombor 8 ni. Ini pin nombor 8, dia akan bagi arahan high. So bila high, apa jadi? Dia terbalik Kalau bagi arahan high, dia akan jadi off. Bila jadi low, dia akan jadi high. Ini macam kalau kau belajar elektronik, dia panggil active high, active low lah. Ini active low sebenarnya. I mean bila dia high dia akan low, bila dia low dia akan high. I mean bila high dia akan off, bila low dia akan on, terbalik. Tapi maksudnya arahan tu datang daripada pin nombor 8 ni. High maksudnya dia akan off kan yang sini, low dia akan jadi on kan yang sini. On off ni maksud dia ialah function pada apa nama ni, relay ni. Relay ni tujuan dia adalah untuk dia macam kita nak step down dia punya voltage ni. Kalau kamu perhatikan voltage kita yang supply ni adalah 9 volt. Tapi kalau tak ada apa nama ni nama ni apa relay ni, kalau kamu sambung terus ni boleh. Cuma kayaknya nak tunjukkan eksperimen ni, kalau kamu tak ada relay ni, kamu akan sambung terus dia punya voltage ni dengan 9 volt voltage. Yang memang besar lah. Sebab biasanya DC voltage dia support 3 hingga 5 volt. Kalau tak salah, kamu boleh check balik dia punya apa nama tu, dia punya rating untuk ni. Tapi biasa untuk yang kita guna ni antara 3 hingga 5 volt. Maksud dia sekarang kalau kita guna 9 volt, dia punya voltage ni besar, possible mungkin boleh jadi terbakar. Itu sebabnya kita gunakan relay ni, kita nak step down. Soalannya macam kita seolah function dia ni ialah macam step down. Kalau kita belajar dulu macam transformer lah. Okay, dia step down daripada 9 volt, dia akan, kalau kamu tengok dia punya label kat sini 05 VDC. Dia dropkan kepada ni kalau yang sebelah kiri ni betul. 05 VDC maksud dia dropkan voltage direct current ni kepada 5 volt. Daripada 9 volt kepada 5 volt. Jadi kalau kamu ada 12 volt sekalipun, berapa volt ada kat sini, kalau dia masuk kepada kita punya relay ni, dia akan dropkan kepada 5 volt. I mean sekarang ni 5 volt yang akan keluar dan akan supply kepada kita punya DC, kepada motor. So function relay ni adalah seperti macam transformer, step down transformer daripada 9 volt. So sepatutnya bila kamu run, kamu akan dapat dia punya soalannya, dia punya apa nama tu, motor tu akan on berapa second, off berapa second, pusing apa, berhenti, pusing, berhenti.
pusing, berhenti, pusing, berhenti. So, bergantung pada ni. So, apa kamu boleh buat? Sama juga, kamu cuba tengok serial port dan tengok apa reading yang dia keluarkan. Sebenarnya tak ada reading apa pun, sekadar saya cuba je. Kamu tak cuba. Dan juga cuba tengok plotting gerah ada ke tak ada. Tapi kamu boleh cuba, mungkin dalam ni tak ada, kamu cuba ubah delay dia. Delay dia dengan dia punya tu, kamu boleh cuba ubah apa dia punya pin number pun boleh, macam explore yang sebelum ni lah. So apa effect dia, instead of 1000 kamu boleh mungkin pakai 10 ke, pakai 1 ke, pakai 2 ke, pakai 50, tengok efek dia dan apa kesan dia pada skrip ni. Okay, so itu lebih kurang lah eksperimen 1 ni. Saya just brief saja kalau mana yang tak buat lah. Kalau yang nak buat, mungkin kamu nak terus buat eksperimen 2, boleh juga, tak ada masalah. Saya okey je. Ini tapi kita sama-sama lah buat, kalau boleh biar serentak semua habis sama eksperimen apa, modul 1 habis dulu, nanti modul 2 habis seterusnya dan sampailah kita peringkat buat ini. Okay, so modul 2 mungkin kita target minggu depan lah macam mana pun. Kalau boleh saya akan brief minggu depan, minggu ni saya ni. So kalau tak ada apa, ada apa soalan? Faham tak faham? Tak faham. Tak ada. Okey. Okey. Kalau tak ada, saya open table lah, maksudnya saya tutup, saya akan tutup yang apa nama ni, kalau ada apa-apa boleh message saja ataupun boleh WhatsApp saja lah, mana yang saya boleh jawab. Ni kalau sambil lah kita set masa kita ni, kalau ikutkan sampai pukul 6. Tapi mungkin dalam masa 4.30 tu saya stop kejap je. Tapi still saya akan kira kelas jalan macam biasa lah. Yang penting kita run benda ni. Okay, masa slot ni kena kita penuh lah. Okay, kalau tak ada apa, saya stop yang ni. Meet, jimatkan data, and then saya open dekat WhatsApp. Apa-apa nak bincang, nak tanya, kalau saya boleh jawab dalam tu, saya jawab dalam tu lah. Okey, sekejap saya jawab siapa punya Afiq. Sebelum saya lupa, saya dah post satu last week, saya dah post apa nama ni, satu lab manual yang saya extendkan sikit. Nombor 2 ialah contoh apa nama tu, reporting tu itu saya dapat daripada Dr. Izrini untuk last semester. Tapi eksperimen dia ada berbeza lah, tak sama macam kamu je. Tapi report dia kamu boleh ambil lebih kurang macam tu lah format dia. Cuma terpulang pada kamu lah. Ayat tu macam ni, kamu jangan follow sebiji lah apa yang dia tulis tu. Kamu boleh dapat idea kamu, ataupun boleh bagi idea kamu macam mana kamu nak buat introduction dia ke, apa nama tu, prosedur ke apa semua. Tapi lebih kurang macam tu dia punya report kalau nanti kamu dah siap lab 1 nanti, so reporting kamu boleh buat menggunakan format yang seperti itu. Sekali dengan apa nama ni, kalau kamu perlu rasanya kamu kena record apa output yang kamu dapat tu. Okey, dia punya macam mana, berkelip cepat, berkelip lambat, dia punya apa motor berpusing cepat ke apa, kamu record tak perlu lama, yang penting nampak bukti tu 5-10 second, post dalam apa, dalam Google Classroom ikut modul mana, modul 1 modul dia saya dah sediakan. Kamu nak post berapa banyak gambar, berapa banyak file pun rasanya tak ada masalah, boleh je untuk setiap report yang kamu hantar. Satu report written, satu lagi is kamu boleh hantar report yang audio visual ni, video, audio dan sebagainya. Okay, alright, so saya stopkan yang ni dulu saya tutup Google Meet ni. Saya
kita bincang dalam WhatsApp group lah. Okay? Alright.